Hi guys, so welcome to podcast. So episod kali ni permulaan untuk podcast kita. Betul. Kita akan Apa tujuan podcast kita ni? Kita sini kita podcast ni tujuan kita nak target Kita nak interview lah beberapa orang kan, orang futsal. Player futsal. Tapi untuk episod pertama ni sebabkan ramai sangat dekat luar tu komen sepah-sepah. Bota ni apa benda? Diorang macam tak tahu apa isi Bota. Adakah Bota ni futsal team ke? Bota ni buat bisnes ke apa ke? So kita jemput pengasas dia. Macam apa? Head of FC Botafogo. So silakan Izwan Azida ataupun the president. Oh kena ada Salam. Baru datang ni kau ajar tu. Okay. Sebelum kita go bigger lagi, lebih dalam, boleh kenalkan diri dulu. Okay, nama aku Nur Izwan Azida bin Nur Azmi. Ada Nur. Ataupun lebih kenali sebagai The President lah. Okay. Lahir dekat Kelang pada tahun 90-an. Tahun 90 lebih lah. 90 lebih. Okay, nak cerita macam mananya? Kita nak start ni. Kita macam ni kita kalau boleh kita nak tahu sebelum FC Botafogo ni. Apa yang ni sebenarnya buat apa dulu? Sebelum masuk dalam FC Botafogo ni, boleh ceritakan sikit latar belakang dia. Okay, 2013 ingat lagi 2013. Aku study dekat UniKL BMI. Ambil electrical in engineering in electrical and electronics. Engineering yang lebih kurang lah. Mengerikan kan bunyi kan. Itu orang bijak tu. Tak kena dengan muka. Dan duka ceritanya belajar tak habisnya. Okey, kita tak payah pergi tempat belajar dulu, lepak dulu. Okey, dan aku sambung belajar juga dekat MSU pun sama juga. Tak habis juga. Tak habis juga. Dan tapi time kat UniKL tu, okey, aku decide untuk start Futsalista. Macam mana tercetusnya idea Futsalista adalah pada malam tu aku main futsal dan aku buka laptop, buat design baju lah. Buat design baju apa semua. And then kita start lah buat 30 helai baju yang jual dekat kawan-kawan. Starting tu dengan design baju lah. Design baju, tapi yang untuk event pula aku start buat event masa aku umur 14 tahun. Umur 14 tahun dah start 14 tahun dah buat event lah. Masa tu zaman kalau macam Nyel zaman bocil dulu. Betul. Main tournament orang kan. Ni gua buat event. Gua 14 tahun dah buat event. Macam tu buat event sampai umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. And then 2013 sampai 2016 itu fokus dia lebih kepada Futsalista. And 2016 muncullah satu tournament untuk anak-anak muda di mana menghimpunkan 200 tim, 150 tim, itu apa? 2015? 2016. Roka Futsal. Roka Futsal. Maksudnya lepas Futsalista tu dia along the way Futsalista tu tengah grow juga. Lepas tu ada satu lagi brand naik. Kat bawah satu lagi. Iaitu dia fokus kepada event management lah, iaitu Roka Futsal lah. So kayaknya Futsalista tu dia dah jadi macam branding lah. Dia fokus Futsalista ni more fokus kepada baju pula sekarang. Event kita pakai Roka Futsal. Roka Futsal, siapa tak kenal Roka Futsal? Betul. Player underage. Kan Malaysia lah. Satu tournament berapa timnya? Satu tournament 200 tim, 250 tim. Itu kita tak boleh decide, tak boleh predict siapa yang akan menang dekat tournament Roka Futsal tu sendiri. Sebab kat situ lah satu Malaysia yang turun masa tu. Saya tu orang berkemping dunia. Berkemping doang. Siapa Kelah ingat zaman tu. Lagi bulan puasa apa semua. Lepas tu time PKP, sebelum go through lagi panjang, timbul lah FC Botafogo time PKP. So masa timbul tu dia tercetusnya FC Botafogo tu. Nama tu FC Botafogo tu. Adakah daripada tengok minuman ke, tengok movie ke dapat FC Botafogo tu, ataupun kopi orang? Ada yang kata kopi tu. Ada yang kata kopi Ada yang kata kopi. So kalau ada yang cakap kopi apa tim daripada Brazil, Botafogo. Kita Vota. Okey, kenapa aku nak V depan, sebab aku nampak V ni satu huruf yang unik, yang jarang gila orang pakai yang V. So cari Vota tu dalam bahasa Brazil dia macam berapi-rapi. Sebab tu dekat logo kita ada berapi-rapi kan. Dekat logo tengkorak kita ada berapi-rapi logo tengkorak kita tu. Sebab Vota. Netizen semua nak tahu lah,
netizen netizen semua nak tahu cabaran ataupun jerit-perit dalam journey daripada tak siapa yang kenal sampai sekarang, apa yang Bota dah achieve sekarang. So boleh ceritakan jerit-perit tu tak? Waktu first kita start dengan Futsal Star lah. Kita start dengan Futsal Star zaman 2013. Waktu first aku nak buat tu Nyel, tak ada seorang pun percaya. Tak ada yang percaya langsung? Termasuk mak bapak sendiri. Mak bapak sendiri suruh apa? Kerja, buat Grab. Sebab dia memang tak berterima. Termasuk makcik aku ada seorang kat Jerman. Dia kahwin orang Jerman. Dan dia pun cakap, bang, pergi kerja lah bang. Tak payahlah buat benda ni. Kayaknya macam diorang tak nampak ini sebagai kerjaya. Sebab dekat family tak ada background yang siapa-siapa buat bisnes. Ini adalah pencetusnya yang buat bisnes. Dan sampai berhenti belajar. Sebab apa berhenti belajar? Sebab dah passion tu dekat benda ni dekat futsal ni. So sampai berhenti belajar UniKL, berhenti belajar MSU. Dia memang tak minat nak belajar. Minat. Dia minat belajar dalam bidang bisnes lah. Dia lain sikit, dia otak ni serong sikit Tak macam dia sebenarnya dia fuck the system. Fuck the system. So along the way tu masa nak berhenti study apa semua, sampai kenalan rumahnya. Kenalan rumah, gua gerak rumah jalan-jalan sampai ke Batu Empat Kelang. Siapa tahu Batu Empat Kelang? Kau siapa? Rasa-rasa kau rasa gua siapa? Abang kiper hadir dengan pantasnya untuk menyelamatkan the president. Tapi zaman tu nama bukan belum the president lagi. Tentu dia ambil bawa balik rumah. Tentu dia ambil bawa balik rumah, dia tanya pahal ni apa semua kan. So antaranya cabaran ni adalah masa ada 1 tahun tu, lupa tahun berapa. Time tu aku umur 21 atau 20, dapat offer daripada sport center ni. Aku tak nak cakap siapa. Dapat offer daripada sport center ni. And then nak jadikan cerita, dia offer something big numbers of ringgit lah. So kita budak-budaknya, kita budak kawan-kawan, kita termakan. Macam, ui banyak duit, boleh aku buat ni semua kan. Lala pergi sana, kena kencing mat. Satu event dia bayar RM600. Kena game lah. RM600 kita dapat. So kat situ antara yang paling fucked up lah, umur 21 kan, dengan time tu ada sakit apa semua kan. Cabaran seterusnya adalah macam mana nak manage the players. Yang ni masa Botafogo macam mana nak manage players yang begitu ramai dalam 60 orang, 40 orang. Setiap players ada perangai dia kan. Macam Nyel ada perangainya, Aziz PL dia macam ni, Afif PL dia macam ni, Alet macam ni. So itu adalah satu cabaran yang tak boleh lupakan, tapi aku enjoy the journey tu. Next, macam mana boleh decide untuk create FC Botafogo dan kenapa konten futsal? Sedangkan kat Malaysia ni dia banyak lagi cabang, tapi kenapa futsal juga yang presiden pilih? Okey, kita cerita dulu pasal FC Botafogo Macam mana boleh create FC Botafogo? FC Botafogo, kalau kita sini tahu lah, kita yang start FC Botafogo ni, kita start dengan budak-budak event. Abang, Nyel, dan Fikri, abang kiper, dulu Abang Ayat namanya. So kita start, ini antara orang yang tak awal Aziz antara orang yang tak awal. Kita start main futsal, tetapi kita tak aktif sangat sebab kita nak mengisi malam minggu je. Macam kita main tournament ROF, Liga ROF kan. Sebenarnya FC Botafogo ni adalah tikus makmal kepada aku sebenarnya. Tikus makmal? Aku jadikan FC Botafogo sebagai tikus makmal yang aku nak test. Okay, ni aku nak produce barang baru untuk industri. Aku nak produce barang baru untuk industri, nak tunjukkan ke industri yang something different yang tak pernah lagi orang jumpa. Fresh idea lah. Okay, time PKP kita tak ada income apa semua, and kita tak boleh gerak mana, and sebab futsal semua dimatikan, sukan semua kita matikan. Aku come out dengan satu idea yang kita buat digital content. Aku set dengan Pergiper, jom kita buat content. Time PKP kita pukul nama kau-kau, kita buat personal branding. Orang tak boleh keluar rumah, kita keluar rumah agak sebab ada court futsal dekat dengan kita, court outdoor. So kita buat konten untuk inilah tikus makmal untuk dieksperimenkan dalam fasa 1 namanya. So Abang Keeper pun agree untuk buat. Okay, masa kita start video pertama dekat YouTube-nya,
Kalau Nyel ingat, tak ada siapa pun tengok. Tak ada siapa. Beratus lah, ratus kan. Sambutan tak macam sekarang. So aku decide untuk kita try lagi satu kali. Kalau video ni tak jadi, kita buat lah. So eksperimen tu kira gagal lah, kena buat eksperimen lain lah. Video keduanya lambung. Ingat lagi video kedua kita lawan RKFT. So sejak dari situ orang minta nak buat next episode, nak lagi kan, next part apa benda semua. Bila tengok dia orang steam lah. Diorang dah tangkap kita kan. Diorang steam kita. And so kat situ aku nampak yang ada demand yang orang nak tengok konten-konten macam ni. Dia bukan saja konten-konten yang masak ke apa kan. Ada ke yang nak tengok konten-konten yang bersukan. Sebab tak ada lagi dalam Malaysia kan. Betul. Apa yang kita buat ni Nyel, tak ada lagi dalam Malaysia. Maksudnya kita ni first yang buat lah. Tak boleh nak cakap yang tu, tak payah cakap tu. Tapi kita yang terawal lah. Kita yang terawal yang buat benda ni semua. Yang benda-benda ni yang tak ada dalam Malaysia yang kita buat dan alhamdulillah jadi. Pertanyaan kau Nyel. Kita tiang matu. Siapa yang tengok kita siap? Kita tiang matu tau. Tiang matu. Orang of course lah nak tengok team pro yang main apa semua kan. Tapi kita tiang matu. Tapi kita buat something different. So pada aku best lah. Kumpak lah. Sebab tak semua orang nak tengokkan MPFL player saja yang punya game. Kadang sebab kita ni kita mau untuk entertainment. Yes, kita entertainment. So ada orang yang minat dan of course ada orang yang tak minat juga. So kita layan je kan. Kita nak tahu dalam FC Kota Bogor dan juga dalam Presiden, vision dan mission untuk FC Kota Bogor. Dan kalau ada extra untuk diri sendiri pun boleh juga. Vision and mission. Ramai ke yang jumpa cakap, votan ni apa sebenarnya kan? Votan ni apa tujuan dia, apa visi dia, apa misi dia kan? Inilah untuk bagi tahu orang. Visi votan adalah kita nak jadi kelab yang ada high reputation, reputasi tinggi dan kita boleh sustain apa yang kita buat ni lama. Kita bukan short term, kita buat untuk long term yang boleh sustain lama. Lepas tu misi ni adalah kita nak macam mana? Kita nak buat votan ni, kita nak buat orang kenal kita dari segi apa? Dari segi kita buat apa? So antaranya adalah kita buat development program, kita buat event untuk youths kan, untuk maja-maja sebelum kita buat under 15, under 17, under 19, under 20. So selain tu kita nak fokus kepada team tu sendiri, iaitu kita nak jadi the most fashionable futsal team dalam Malaysia. Kita nak buat yang something rare. Macam tu. Orang lain tak buat yang betul. Tapi kita buat. Apa inspirasi nak buat new movement? Inspirasi dia untuk buat new movement ni. Kita start macam ni lah. Ramai yang ingat ni pada aku lah. Ramai yang ingat tim amatur ni tak boleh pergi jauh. Sebenarnya kita boleh pergi jauh dan setanding dengan pro team. Sebenarnya. Macam kita walaupun ada perbezaan dari segi kompetitif match, kompetitif leagues and management tak sama, tapi kita boleh olahkan amatur team ni dengan gaya kita sendiri yang nampak pro kan. Contohnya macam kita tengok kita Botafogo masuk pakai jaket. Betul, kecaman kena ada. Kecaman ada. Kecam kita pasang atras. Social media kita macam ni rupanya. Tapi benda tu lah yang amatur players nak. Macam Nya sendiri pernah main Botafogo, ada atras apa semua. Apa rasanya? kita ambil last game season lepas lah. Nya tak ada last game. Kita ambil SVG X of PT. Botafogo sendiri ada main. Keliling kita ada 800 orang, ada atras lagi siap. So apa perasaannya masa tu? Time tu perasaan dia, kita ni amatur tapi terasa macam pro player. Sebab apa? Masuk dah pakai jaket ni. Masuk memang orang cakap another level lah. Betul. Sebab even amatur pun kita boleh set up untuk setiap sudut tu nampak macam pro lain daripada lain pro team. Yes, betul. Apa inspirasi nak buat lagi new movement? Kita nak create the new vibe. Orang tanya apa vibe tu kan? The vibe
kita boleh cakap dari segi club tu identity club. Okay, identity club nampak macam logo kita tengkorak. Lepas tu cara kita present club kita kat orang nampak macam ghetto sikit apa semua, and branding lain macam. So situ lah yang kita fokuskan. Okay, macam last game Botafogo season lepas. Okay. Tengok berapa ramai, ni tengok YouTube kan. So tengok berapa ramai yang tengok kita yang datang ke stadium. Ke stadium pula, datang ke ROF tu. Tengok kita yang ada atas semua kan. Dan kita boleh cakap, kalau cakap ni kita nampak proclaim, tapi memang kita dah satu yang tiang mata yang macam tu. Betul. Yang ada banyak ramai orang datang tengok kan. Padahal kita bukan pro team. Pro player bukan sekali. Kita bukan pro, tapi pro player tengok game kita. Tapi even amatur pun still orang-orang kat luar sana datang support tengok game. Sebab kenapa Botafogo buat benda macam ni, sebab aku sendiri suka buat benda yang lain daripada yang lain. Sebab aku ada sikap kamikaze dalam diri. Kau buat, kau kena berani mati ni. Buat sampai habis ni, buat sampai kau jadi ni. So macam mana penerimaan komuniti kat luar sana ataupun orang dekat luar sana terhadap new movement FC Botafogo ni? Okay, sebelum aku tanya kau, sebelum aku jawab ni, tanya kau dulu ni. Apa? Masanya lah upload video kena rekat kat TikTok. Apa ni? Penerimaan netizen. Orang luar sana. Semua angin tu. So penerimaan orang negatif lah. Okey. Kawan-kawannya pula tengok Botafogo buat macam ni batunya permainan. Ada tak ada orang cakap macam beria lah kau ni? Betul. Penerimaan tu, sorry lah kawan tapi ada lah juga. Aku tak salahkan diorangnya. Sebab apa? Sebab apa kita tak salahkan diorang pada peringkat awal tu? Sebab itu memang diorang. Tak. Itu? Sebab diorang tak faham apa yang kita buat. Okay. Diorang belum nampak dan dengan jelas apa yang Botafogo cuba buat. Sekarang ni yang tengok berapa ramai tim futsal buat konten futsal. Betul. Dah makin banyak lah. Dah makin banyak. Dan aku sendiri happy-nya bila ada orang datang ke office sini, datang office jumpa, okay, press boleh tak tolong macam mana nak buat ni semua kan. Macam mana nak create team macam Botafogo, macam mana nak create hype macam Botafogo, macam mana nak create merchandise macam Botafogo. So aku happy sebab apa? Aku willing to share. Cerita je. Hari tu ada kat orang datang dunia. Ada datang daripada Gombak Mat. Daripada Gombak dia datang tanya macam mana nak buat ni. So aku share je semua benda yang aku tahu. Dan aku happy bila industri grow. Okay, even professional team punya, tak nak sebut siapa. Okay, tak nak sebut siapa, adalah minta tips kepada FC Botafogo. Okay, macam mana nak buat ni macam mana nak buat ni. Dan aku happy gila untuk share semua yang aku tahu. Sebab kenapa ni kau tengok dari segi sini, kalau kita semua orang buat apa yang sepatutnya diorang buat, futsal ni grow. Memang grow gila. Tu je, semua grow. Kiranya kita share apa yang kita dah buat. Betul. And biasalah tu, penerimaan awal-awal memang akan ramai orang tak boleh nak terima benda ni. Tapi end up diorang sendiri datang untuk nak buat juga macam apa yang kita buat. So benda tu bagus dalam industri lah. Kalau 100 team pun dah buat konten, dah buat apa semua, benda ni lagi, futsal punya industri ni lagi grow bigger lah. Penerimaan, kalau nak kata apa yang Botafogo ni buat salahnya ataupun macam merepek sangat, alhamdulillah Botafogo dapat apa ni, buat talk dengan, ingat UiTM Semban ke Negeri Sembilan, Semban ke nilai apa benda? Semban UiTM Semban. UiTM Semban yang kita buat masa PKP. Yang kita buat live streaming apa semua kan, diorang panggil kita kan. Diorang panggil time tu the president tu lah. And then the president dan abang keeper buat talk dekat sekolah. Di hari sukan benda tu, nama lupa nama tu. Dekat Kelang untuk sampaikan dekat diorang. So sambutan ni sebenarnya sangat baik lah. Pada awal je lah orang tak faham, tapi along the way orang dah faham. So alhamdulillah kita sampai tahap yang best sekarang ni. Ya, kita padahal presiden bukan ahli-ahli politik apa semua, tapi boleh datang bagi talk dekat sekolah, dekat universiti sekalipun boleh bagi talk juga. So benda tu bagus lah. Sebab macam mana dalam orang-orang futsal ni ingat, komuniti futsal ni ingat dalam futsal ni ada jadi pro player je. Aku nak main MPFL. MPFL je kiblat aku. Sebenarnya tak, salah.
Salah. Sebenarnya ada banyak cabang dalam futsal ni. Kau boleh jadi content creator. Kau boleh jadi event organizer. Kau boleh macam-macam benda lah dalam futsal ni. Kau juga boleh jadi coach. So dia bukan setakat main PFL. So kiranya Presiden ni dia jadi sebagai macam mana nak cakap, translator lah untuk industri. Tak adalah translator. Mungkin kita sama-sama kita antara orang yang terawal buat benda ni. Antara orang yang terawal buat semua benda ni. Dia bukan humble tapi yang translator nampak macam poyo sikit. Kayaknya bukan translator lah. Kita antara yang terawal lah. Kalau orang kata kita translator, alhamdulillah. So daripada movement tu, apa impact movement yang Presiden bawa dalam industri futsal ni? Okay, impact dia. Aku rasa kau sendirinya rasa the impact tu. The impact of FC Botafogo tu. Okay, kita tengok masa kita mula-mula buat nama dalam industri kita ambil masa kita pergi Kuantan. Masa sign projek futsal. Betul. Okay, kita pergi Kuantan. Masa malam tu kita main, kita hanya friendly match dengan projek futsal. Iaitu brand daripada kasut lah. And keliling orang kita main. Dan habis main tu beratur nak ambil gambar. Sampai nak balik pun tak boleh. Setengah jam dah tunggu dalam kereta. Setengah jam dah tunggu dalam kereta kan. Orang tengah melayan ambil gambar apa semua. And kita pergi kedai makan, orang ambil gambar. Kita pergi sana sini dah. Kayaknya FC Botafogo ni ambil gambar kan. Dah ramai yang kenal. Dah ramai yang kenal dan tahu. Dan itu adalah impact dia. Dan sampailah pada tahun berapa, lupa, tahun lepas The President tu sendiri dan Abang Keeper dapat offer untuk jadi Boom Plus Athlete and daripada House Boom. So Boom Plus Athlete bayar kita setiap bulan untuk buat konten, untuk promote air. Promote air diorang. Boom Plus, yes. Promote air diorang dan dibayar sampai setiap The President dan Abang Keeper ni dia bayar asing-asingnya. The President almost setahun kontrak dan juga Abang Keeper setahun, 12 bulan dan kita dapat dalam 5 angkanya untuk total 12 bulan tu. And baru ni FS offer untuk jadi The President, jadi ambassador, FS ambassador untuk program-program FS, dan itulah impact dia yang kita tak boleh lupakan lah. Tu gila. Impact yang FC Botafogo ni bawa bukan sekadar orang mengenali, tapi ada side untuk bisnes juga. Betul. Faham? Ini yang tak nampaknya. Ini yang kebanyakannya orang buat team sekadar buat team. Tak tahu lah, mungkin objektif. Ini kita tak salahkan siapa. Contoh macamnya buat team, aku nak mengisi masa lapang. Sebab aku suka futsal, sebab aku nak relax. Macam Vota tak? Vota mau tu business. Business and futsal. Yes. Siapa yang jadi rujuk ataupun inspired daripada siapa untuk movement FC Botafogo ni? Okay, masa PKP aku banyak tengok YouTube. Tengah tak ada apa-apa kan YouTube. Ada satu channel ni dan team ni daripada UK. Daripada UK, nama dia Betty Squad. Okay, korang boleh tengok Betty Squad kat YouTube. Ini team ni dia macam kita tak? Hanya main liga pada hari Minggu. Dan dia main Sunday League saja. Nak tahu siapa sponsor dia? Siapa? New Balance sponsor dia. New Balance sponsor dia. Hari Minggu. Pada hari Minggu main macam padang sekolah dia main. Tapi dia buat konten, dia buat tu kan. So dari situ aku nampak satu peluang ni untuk kita buat macam diorang. Kita tak tiru 100% diorang, kita hanya ambil dalam 20-30%. Style diorang macam diorang drive apa tu, ambil sikit dan kita apply dekat FC Botafogo. Kayaknya hasilnya sekarang ni daripada tengok YouTube dulu. Tengok YouTube dulu. Kita tengok YouTube, kita observe, kita plan. Kita tak copy. Cara FC Botafogo dan Betty Squad tu lain. Betty Squad ni sekarang kat Instagram ada berapa? 50k followers ni tu dan verified dekat Instagram. YouTube diorang ada 100 lebih subscribers. Video diorang dekat YouTube almost 100k, 200k setiap video. Gila kan? Macam kita pun gila juga sebab kita the only one dekat YouTube, dekat futsal yang ada futsal Malaysia yang ada YouTube. Dan kita ada 16,400 followers, subscribers and then kita setiap video kita average dalam 30k, 20k views. Kita kuat dekat numbers tu. Kita kuat numbers tu, yes. Dan ramai orang tak faham
numbers ni adalah penting. Sebenarnya numbers ni adalah penting for business. Ramai kata kejar views lah, kejar likes lah, kan. Tak ada mindset businessman, dia sekadar nombor. Betul. Tapi untuk nombor tu betul lah penting. Betul. Okay, next kita nak tahu macam mana Presiden konsisten daripada movement ni, start daripada PKP dulu, start dengan FC Botafogo, so konsisten sampailah ke hari ni. Apa yang Presiden buat untuk konsisten tu? First thing first, of course lah, sebab kita minat lah. Minat. Sebab kita minat. Dan kalau cakap ni benda ni klise, tapi benda ni memang real story. Dulu aku buat adalah untuk diri aku semata-mata. Aku tak fikir orang lain lah. Aku nak fikir, aku duit, aku jalan, apa semua kan. Tapi masa PKP tu adalah dia punya turning point di mana aku buat ni untuk give back to community. My family first. And kita punya players, and kita punya team. Kita punya team. Lepas tu kita punya community. Okay. Ingat tak masa PKP-nya apa yang korang buat kat gua? Masa PKP masa PKP macam mana korang time tu abang tengah jatuh. Time tu aku tengah jatuh teruk. Nak stop sampai dan mindset aku dah tak boleh buat, aku dah tak boleh go aku dah stop lah time tu Nyel. Sebab time tu zero income. Dah tak ada income teruk lah. Dah macam aku dah lost. Aku nak buat apa ni kan. So time tu lah korang, time tu aku tengah gaduh dengan Daniel Fikri. And Daniel Fikri plan untuk kumpulkan dana untuk the president tu. Time tu kita orang bukan niat sedekah tu bukan lah. Sebab time tu presiden bukan muflis, bukan miskin. Time tu niat nak sedekah tu bukan lah. Tapi kita orang gantikan niat tu sebagai hadiah untuk presiden bangun balik lah kiranya. Walaupun wang ringgit yang korang bagi tu tak adalah terlalu banyak. Tak banyak. Tapi dia membuatkan dia sentimental value. Sentimental value. Dan aku appreciate gila benda ni. Sebab time tu yang players pun semua nak kata yang dah kerja pun zero income, apatah lagi kita orang yang student. Student lagi lah zero income masa tu. Yang aku ingat korang bagi dalam 300 lebih. 300 lebih. Dia sikit je. Kalau nak habiskan 300 lebih tu sehari boleh habis. Sebabkan itulah Nyel yang aku tak stop. Sebab tu aku kena konsisten. Sebab dia masa korang bagi tu, itu adalah satu kepercayaan korang dekat aku yang korang suruh aku teruskan. Betul. Kalau contohlah kalau korang tak ambil pot, buat apa nak bagi duit? Biar je lah. Pandai cek duit, semua orang tengah susah. Tapi sebabkan korang ada self belonging tu, voter tu korang rasa korang punya gak, dan korang buat benda tu, dan aku appreciate, dan sampai sekarang aku akan teruskan lah. Dan kenapa sebab konsisten lagi, sebab ni ikutnya apa yang aku buat kebanyakannya menjadi. Kebanyakannya menjadi. Sebab apa? Sebab aku come out dengan bila sesuatu benda yang aku nak buat kena ada plan. And FC Botafogo adalah salah satunya projek yang aku plan dulu baru aku buat. Setiap projek FC Botafogo datang dengan proper plan dulu baru buat. Situ. So next kita nak tahu future plan FC Botafogo ni dalam industri ataupun mana-mana bisnes ke? Yang aku boleh reveal satu je. Apa dia? Antaranya dah Vota pun ramai tahu, The Vota Arena, iaitu kita punya sport center. Itu adalah salah satu yang aku impikan daripada dulu lagi sampai ke hari ni. Dan tak pernah ada satu hari pun aku tak sebut The Vota Arena. Mesti ada The Vota Arena. Benda tu still kita mengejar lagi. Kita mengejar. Kita tak ada aku nak The Vota Arena, aku duduk diam, tak. Dia still mengejar. Dia buat something untuk dapatkan The Vota Arena. Itu antara future plan lah yang aku boleh reveal sekarang. Ada terfikir tak yang one day FC Botafogo ni akan ada dalam MPFL? Ini soalan yang ramai orang tanya. And aku pun perasan yang dekat komen apa semua, ramai yang komen, kenapa tak main MPFL? Kenapa tak main MPFL? Kenapa yang player ni je main MPFL? Kenapa bukan FC Botafogo sendiri main MPFL? Kita tengok macam Botafogo, kita sendiri dah decide untuk create benda down to up. Dari sini down to up, bukan up to down. Ini pada aku lah, tak tahu orang lain macam mana. Pada aku kena create down to up dulu. Sebab apa? First thing first, kita create fan base.
Fanbase. Okay, fanbase. Kedua, kita create merchandise. Okay, bila ada fanbase, ada orang beli merchandise. Okay, lepas tu kita kena create kita punya facilities. Iaitu The Volta Arena. Facilities kita. Lepas tu baru kita pergi MPFL. Sebab ke MPFL ni, kau kena bayar gaji tu, kena bayar gaji ni. Kos yang terlampau tinggi. Kos tinggi. Okay, kalau kau pantai MPFL tapi kau tak ada 3 benda yang bawah ni. Okay, contoh kalau pergi MPFL, kau masuk MPFL, siapa nak tengok kau main? Kalau kau tak ada fanbase. Betul. Okay, siapa yang nak beli baju kau ni kalau kau tak ada fanbase? Betul. Okay, siapa yang nak bayar gaji-gaji player ni apa semua kalau kau tak ada bisnes yang baik macam sebab tu ada Volta Arena. Bila ada Volta Arena, kita boleh buat sewa, business, buat ni semua kan. So kita ada pakai duit situ. And sponsor pun siapa je nak sponsor? Siapa yang sponsor kalau kita tak ada fanbase? Betul. So paling penting adalah fanbase. Fanbase. Lepas tu baru kita boleh kena merchandise and then kita buat The Volta Arena, barulah kita terfikir nak masuk MPFL ke apa ke macam tu. One day press rasa macam mana? One day maybe yes. Maybe yes. So insting cakap yes. So player tapi not now. Not now. Boleh fight lah. Not now ni. Mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi tengoklah dia Volta Arena tu senang. Senang Botafogo nak masuk arena, nak masuk MPFL. Ada Volta Arena. Itu je. Ada tahun 2 tu confirm masuk. Macam tu. Bila dah wujudnya Volta Arena ni kiranya tim-tim MPFL ni dah boleh siap sedia lah. Weh, janganlah cintunya kau ni. Janganlah cintu. So, untuk kalau lah tim dekat luar sana tu, diorang memang minat dengan FC Botafogo. And diorang selalu terfikir, aku nak buat lah macam mana FC Botafogo ni buat. Aku nak create macam mana diorang ni create. So, ada tak kata-kata bagaimana dan di mana untuk mereka start? So, boleh jelaskan sikit? Okay, macam kita punya lah, macam kita ambil FC Botafogo tak ambil lain lah. Ambil FC Botafogo, kita start dengan apa yang kita ada. Okay, kita ada tim sebanyak ni je, players sebanyak ni. Okay, tak apa, start. Kita ada barang-barang kamera. Ada macam ni, time tu ada satu kamera je kita ada. Okay, kita start. Kita tak ada media team time tu, kita tak ada media team. Okay, walaupun contoh kalau korang ada handphone sekalipun, start, tak apa. Quality tu put aside dulu, tolak ke tepi dulu, and then tapi kita yang penting kita kena kick off dulu, buat dulu. Macam Volta pun start, advantage dia kita ada kamera lah, satu kamera kan. So kita start kan, tapi yang editnya siapa? Gua agak editnya, gua agak yang edit video tu lah. Kalau tak ada office pun tak payah lagi lah. Time tu tak apa, it's okay. Volta pun start, aku duduk bilik aku. Bilik kecil je. Bilik kecil tu kan, duduk, lepas tu buat je edit video apa semua. So the key is start apa yang kau ada. Dan of course lah, sebelum kita start apa semua benda tu, kita kena ada proper plan, macam mana kita nak execute, kita nak kena buat macam ni, kalau macam ni. So benda-benda tu memang kena ada plan. Kalau tak ada plan, susah nak execute. Okay, pernah ada haters? Wish, ini takkanlah tak pernah kalau macam ni. Okay, kalau ada, macam mana Presiden sendiri handle ataupun deal dengan haters kat luar sana sampai kita boleh tengok dulu haters, sekarang fans. Okay. So macam mana handle benda tu? Macam mana nak deal dengan haters? Senangnya, rasanya Volta pun buat yang sama, aku pun buat benda sama. Kita pekakkan telinga apa yang nak cakap. Sebab apa tau? Sebab apa pekak telinga? Sebab kita tahu apa kita nak, kita tahu apa yang kita buat, kita tahu apa direction kita, dan kita tahu yang haters ni tak faham apa yang kita buat. Itulah. So buat apa nak fikir pasal haters? Kita buat kita je lah. Sebab bukannya diorang yang bayar kita. Bukan diorang bayar kita ke apa kan. So okay, no problem. Okay lah. Jalan je lah. Apa haters cakap pun no problem. No problem. So pernah give up tak? Daripada contoh kalau ada satu haters ni dia bagi memang pedih gila, pernah give up tak? Ataupun give up dengan movement ke, rasa satu hari tiba aku dah tak nak go? Of course pernah rasa nak give up tu. Tapi macam aku selalu fikir kenapa aku start. You sign up for this, engkau yang pilih jalan untuk buat benda ni, so kau kena face lah, jangan give up. Of course lah, rasa nak give up tu ada, tapi jangan give up. Rasa nak give up tu ada, macam PKP time tu kan. Dah ujung-ujung lah tu, tidak ujung tanduk lah tu. Tapi okay, relax balik.
Ambil masa balik, tenang, plan balik. Sebab kadang ingat Tuhan. Kadang kita nak give up tu, setan tu lagi bising. Setan lagi bising. Give up. Contohnya kalau time PKP aku give up ni. Kita tak ada sampai ke tahap ni tu. Kita tak ada duduk sekali macam ni. Kita tak duduk sekali macam ni. Kita tak ada buat podcast ni. Macam tu. So kalau nak give up tu, better jangan layan dulu lah. Jangan layan dulu, lepak dulu. Jangan buat kerja lagi yang macam tu. Relax dulu. Last question untuk podcast kali ni bersama Presiden. Soalan terakhir Dah terakhir. Dah panjang lah kita borak-borak ni apa semua. Of course kita nak tahu daripada mulut Presiden sendiri advice ataupun pendapat, kata-kata untuk orang-orang dekat luar sana. Tak kisahlah dalam bisnes ataupun dalam futsal team ataupun apa-apa saja. Okey, kita recap balik dari awal yang aku cerita tu yang aku berhenti belajar. Okey, belajar kau kena habiskan semuanya. Okey, belajar kena habiskan, jangan jadi macam aku yang belajar separuh jalan, yang belajar kat UniKL berhenti SEM 3, SEM 4 tak ingat, lepas tu belajar MSU berhenti SEM 4. So benda tu adalah benda yang tak elok. Kau kena habiskan juga, at least kau dapat sertifikat ke apa kan. So time tu aku dah silap aku dah start pegang duit ni banyak. Time kat UniKL dah pegang duit ribu-ribu, MSU dah ribu-ribu. Time tu dah buta dengan duit kan time tu. So benda tu tak bagus dan kena habiskan, dan tak ada satu hari pun yang aku pernah banggakan diri aku yang aku berhenti belajar tapi aku berjaya. Tak ada dunia. Tak ada. Ada rasa menyesal, rasa bodoh. Betul, tipu dia rasa bodoh. Kenapa kau tak habiskan? Habiskan je lah. Kau nak buat bisnes, kau buat bisnes lah. Sedangkan dalam bisnes tu kita boleh je habiskan. Betul. Dan okay, macam parents kita tak percaya dengan kita apa kita buat kan. Kita kena buktikan dengan result lah. Betul. Okay, ibu gua ni nangis ni kan masa berhenti belajar international match. International match yang baru ni. Yang baru ni kan lawan Australia. Dia menangis sebab tengok anak dia boleh buat tournament segempak tu. Level international tu. Kita punya setup tu. Kita punya setup apa semua. So dia dengan aku, dia menangis tengok hari tu lah. And aku punya pesan dekat anak muda ni, jangan terlampau rush dengan apa yang kau nak buat. Step by step. Jangan, sebab darah muda macam kita ke semua, memang nak buat kerja laju, dan setiap kali kau buat kerja tu kau letak 100% punya effort. Jangan buat halfway, kena habiskan kau start, dan jangan cepat give up. Itu adalah paling penting. Letih, penat itu normal. Tapi kena tahu apa niat kau pada apa nak itu kau at first place tu. Kenapa kau start dan kenapa kau start. Yes, sebab you sign up for this. Kau yang nak pilih jalan ni, kau kena habiskan lah. So itu adalah nasihat aku kat luar sana. Jangan give up. Sebab orang give up tu memang whack lah. Saya tu whack lah. So itu je. Okay guys, itu je daripada kita punya Presiden. Alright, so panjang lebar kita dah borak. Ada next episode 2 dia. Next episode 2. Okay, InsyaAllah. Tapi orang lain lah. Kita akan sambung. Benda podcast takkan berhenti di Presiden je. Kita akan bawa lagi dekat sikit. Influencer luar ataupun orang-orang yang hebat dalam industri futsal ni. So jumpa korang dekat podcast episode 2. Ciao.